إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله وآله الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله صراط الذين غير المغضوب عليهم. So, ya, 124. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dan kata Malik, kata Ibn Wahab. Berarti kata Malik ke kata Ibn Wahab? Kata Ibn Wahabin, kata Ibn Wahab telah diceritakan menuntut ilmu kepada Malik Ibn Anas, atau Imam Malik. Maka katanya bahawasanya menuntut ilmu itu sebaiknya jikalau sah niat. Dalam menuntut ilmu pertama sekali niat kena sah. Dibuat untuk semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala suruh menuntut ilmu. Yang kedua, yang menuntut ilmu kena untuk beramal dengan dia dan menyebarkan kerana Allah Ta'ala. Jangan dikotorkan dengan niat dunia ini. Man talabal ilma liyumari al-yusufah aw liyasfa wujuhan nas ilaih fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa menuntut ilmu agama ni tujuan dia nak bermegah dengan orang lain atau nak memalingkan muka, nak dapat glamour, maka sediakan tempat duduk dalam api neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amaran keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu agama ni bukan nilai dia duit, bukan nilai dia juta bilion. 10 kali dunia pun jual tak boleh bayar agama. Dia tak boleh nak bayar nilai ilmu tinggi. Waktu Sayyidina Ali menyatakan satu huruf kalau orang ajar kita, dia boleh jual kita. Nak tunjukkan nilai ilmu itu tinggi. Ya. Jadi pertama sekali kena sahkan akan niat. Dan tetap tilik olehmu apa yang tetap akan dikau, daripada ketika subuh hingga kepada ketika petang, daripada ketika petang hingga kepada ketika subuh. Maka tiada memberi bekas artinya sesuatu. Ya, mana kita menuntut ilmu tu kena cek tu maksudnya. Kita belajar cek lagi. Daripada petang ke pagi petang, adakah kesan amalan kita beramal? Ataupun ilmu sekadar kita nak tahu pengetahuan, nak ambil maklumat, tu rugilah. Ilmu bila amal kasajal bila simar. Ilmu tak ada amal sebagai pokok, tak ada buah. Ya. Tujuan kita beramal, ilmu ialah untuk beramal, sebab tidak diterima amal tanpa ilmu. Tak jadi bekal kalau tak ada ilmu. Tapi kalau ilmu saja tak beramal, tak ada apa pun, tak ada ke mana, dan rugi. Sebab itu kena pantau. Nalah tetap akan dikau daripada ketika subuh hingga kepada ketika petang, dan daripada petang pula hingga kepada subuh. Maka tiadalah memberi bekas atasnya sesuatu. Tambihun, satu peringatan, dan kata setengah orang kamil. Ini cerita apa ni tajuk kita ni? Matan mana? Al-ilmu nafi', mana ilmu yang memberi manfaat.
Ya, huwallazi yanbasitu bis sadri, yang meluaskan akan sadar batin hati kamu tadi. Ya. Wasudur, kemudian syu'a'ahu, yang kasyifu anil qalbi kina'ahu. Dia akan membukakan dinding hati tadi dan menegahkan daripada faham terbuka. Itu di antara apa? Kelebihan ilmu itu sendiri. Sebab kalau tambah ilmu tak tambah dekat dia bahaya. Man izdadan ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'dah. Sabda Rasulullah SAW, pada siapa bertambah ilmu tapi tak bertambah pendekatan dia dengan Tuhan, maka tak bertambah melainkan jauh mungkin. Jauh dalam ilmu baik. Kalau tak ngaji atau lagi jauh. Kalau tak belajar lagi jauh dan kata Imam Syafi'i mati lagi baik. Tak ada apa faedah buat ke dunia dan jadi makan kan, makan minum termasuk jamban kerja dia. Itulah taraf ni. Allah. Dan kata setengah orang yang kamil bahawasanya ilmu fiqh itu am dan dalam umumnya. Kerana bahawasanya maksudnya ialah mendirikan tanda agama. Kita belajar tu tujuan nak mendirikan tanda agama. Apa makna tanda? Syiar. Ya, syiar agama tu biar daripada tak ada pada kita, biar ada. Ya, dia belajar nampak akhlak dia akhlak Islam, perangai dia perangai Islam, ya, pakaian dia pakaian Islam, nampak berubah. Itu dipanggil syiar, tanda. Itu tujuan ilmu tadi, untuk mendapatkan keridaan Allah Ta'ala dan menzahirkan kalamnya. Dan ilmu tasawuf itu khas. Ilmu tasawuf khas dalam khusus. Di dalam khususnya muamalah antara hamba dengan Tuhan, maka hanyalah. Kalau ilmu fiqh ni muamalah kita dengan hamba, muamalah dengan Tuhan ada belaka. Tapi kalau ilmu tasawuf tak, dia khas dengan Tuhan ni, direct antara dua, mana bahasan qalbi dia, bahasan rohani dia dengan Allah Ta'ala saja. Ya, ilmu bahasan ilmu tasawuf ilmu yang tinggi. Ya, sebab siapa tak masuk lain tasawuf, habis rosak. Man lam yataghallam bi hadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Siapa tak mendalami dan menghalusi ilmu tasawuf, dia mati dalam keadaan dia ingat dosa yang besar-besar, padahal dia tak sedar. Ya. Ibadat tapi masuk dalam kosong. Sebab apa? Tak bersih dalam riak, ujub, sum'ah, takabur, ego, lambat penyakit dalam. Habis bahaya. So motong langgar balik. Ya. Atau zaman kita ni, sahabat dari tabi'in tak ada, rasul Nabi dah tak ada. Zaman rasul pun boleh bergaul lagi. Ya, kebuka hadis hijratun nabawiyah dalam masalah bab hijrah kan. Tengok seorang tu, dia boleh hijrah nak apa tu? Nak menikah, pusing ni kan. Padahal Nabi ada bersama dia, sehingga Nabi gelarkan dia muhajir Ummul Qais. Orang yang berhijrah nak menikah Ummul Qais. Mana ahli hijrah dia tak dapat. Padahal dalam tu Rasul ada lagi. Zaman kita ni Rasul dah tak ada, sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, tinggal bawa kotai ni. Ya. Kalau dia membawa sikit, dia nafsu terbalik tengah langgang. Tak betul-betul dapat pertolongan Tuhan, habis. Ni pula ada zaman kuat, dia rasa dia hebat, macam dah handal lagu. Itu semua dah kena tipu dengan syaitan. Allah Karim. Dan kerana ini dikata mereka jadilah kamu, maknanya menjadikan olehmu faqih yang sufi, dan jangan kamu jadi sufi yang faqih. Dia faqih lagi sufi. Nampak faqih mendalami fiqh tapi amalan dia sufi. Jangan dia sufi tapi faqih. Ya, dia mengaji tahu tapi amalan dia macam ulama fiqh. Amalan dia tak ada menggambarkan amalan arif billah. Ya, mengaji ilmu arif billah tapi dia tak jadi arif, dia jadi ma'arif. Itu ma'arif. Orang kampung kan ni ma'arif betul lagi. Jadi ma'arif, tak jadi ma'arif. Dia tak jadi arif billah. Habis. Dan apabila telah sah ini kalamnya tadi, dan telah tetaplah ia dengan niat yang betul, qasad dia betul, dibukakan Allah Ta'ala, batin hati dia bersih tadi, maka tiba-tiba ketika itu khairul an maka natil khasyatu ma. Khairul an, ilmu itu tinggilah ilmu kan. Dari sebaik-baik pula dari ilmu itu ialah barang yang telah ada takut berserta dengan dia. Mana lagi kita belajar, lagi takut dengan Tuhan. Kalau dia belajar tak rasa takut, tak ada apa, tak ada perubahan, itu bahaya. Kerana bahawasanya takut pada mengetahui pada sifat Allah Ta'ala.
Gerun tadi dia hasil daripada mengetahui, dia kenal bahawa dia rasa gerun. Kalau seorang yang tak kenal harimau, duduk di tengah bandar, lahir tengah bandar sampai besar, nama harimau tak pernah dengar. Kalau kita bawa dalam hutan, harimau nak tengkam dia, dia tak lari kan. Ini apa benda ni? Wah, dia tak kenal. Tapi kalau dia kenal, dengar suara, dia dah boleh macam dah. Bungkok dia lari kan. Mana itu nak beza kenal dengan tak kenal. Itulah orang kenal Allah dengan tak kenal Tuhan. Ya, orang kenal Allah Ta'ala ni Masya Allah. Ketika cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan bila ambil ismayang, muka dia pucat dan ya, wajah dia mirip kepada wajah Rasulullah SAW. Hasan hebat. Dia ambil semayang, dia secantik-cantik wajah tadi dah berpucat. Dan bila tanya kenapa, dia kata kau tak sedar kau nak menghadap je pun. Yang kau menghadap ni Malikul Muluk, raja segala raja, bukan raja dunia kan. Semayang saja, apa kesan tak ada. Bimbang-bimbang semayang tu dah masuk bakul sampah. Ya, sebab man lam tanha salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi ila bu'dah. Sabda Rasulullah SAW, pada siapa yang semayang tu tak ada perubahan bagi dia. Tak mencegah fahsyak dan munkar atau PL perangai tak berubah. Maka dia tidak bertambah jauh, tak bertambah melainkan semakin jauh dengan Allah. Ya, ni ulama cukup takut jauh dalam ibadat. Jauh dalam maksiat orang kenal, dia minum arak, judi, dia tahu dia salah. Tapi dalam ibadat dia rasa dia dekat, rupa dia jauh. Ya, dia rasa dia terima, rupa dia tolak. Ni kita takut. Ya, sebab tu kena detail, kena perhati. Syarat-syarat penerimaan. Sebab kita tak tahu syarat-syarat penerimaan, ya, dia buat benda tak tahu syarat. Buat rupa dia reject semua. Dan itu bahaya. Sebab apa bahaya? Buat peluang kita hidup ni satu round je. Bertanam ke, bertani ke, buat projek lain, habis ni kalau tak kena boleh buat postmortem. Ya, kemudian kita ubah cara teknik dan sebagainya. Ada pun ni tak ada ni, sekali lalu je ni. Ya, betul-betul dan tak betul tu dah. Ya, bawa lah kita menghadap Qadhi Rabbul Jalil di akhirat. Allah. Itu mana sebaik-baik ilmu ialah barang yang telah ada takut bersertanya. Maka natil khasyah. Barang yang adalah khasyah, kegerunan tu ma'ahu ay ma'al ilmi, berserta dengan ilmu tu, ya. Dan bahawasanya takut itu hanya sahaja jadi ia daripada mengetahui pada sifat Allah Ta'ala. Ya, dia musyahadahkan akan segala awsaf sifat-sifat Tuhan, maka membentuk ketakwaan dia, membentuk kegerunan hati dia dengan Allah. Dan ilmu itu mulianya dengan sebab mulia maklum. Ilmu tu jadi mulia sebab maklumat dia tadi. Dia suruh ke mana ilmu tu, perbahasan dia ke mana. Ilmu fiqah mulia sebab dia berbahasan hukum Tuhan. Ilmu tasawuf lagi mulia sebab dia bahas terus dengan Tuhan terus. Hubungan dia direct terus. Itu maknanya dia tengok maklumat dia. Maknanya perbahasan ilmu tu, dia tengok. Maka tiada mempusakai akan takut, tak ada gerun dengan Allah Ta'ala, dan membaikkan amal pun tak ada juga, dan sentiasa murakabah, tak ada murakabah Tuhan. Dan menyalahi nafsu pun tak ada menyalahi nafsu. Belajar nafsu diikut macam biasa juga. Dan syahwat dia dan lazat dia, maka tiadalah memberi manfaat. Ilmu dia panggil ilmu ghairun nafi', tak ada manfaat dah. Lepas tu dia kena cek pagi, petang, cek sifat-sifat yang ni ada tak kat kita. Kalau ada, Alhamdulillah, syukur, mudah Tuhan tambah. Kalau tak ada, cepat ejah balik. Ya, takut jauh-jauh lajak nanti. Tayar lah tuan-tuan, makan bunga kita biar lama-lama nampak bayar. Dan kemudian tu pecah tayar terus, ya. Dan dia telah berlindung daripadanya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika. Kalau ramai, Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Ya, ilmu manfaat, makin belajar dia makin dekat dengan Tuhan. Makin belajar makin rasa manis dia dengan Allah Ta'ala, rasa takut dengan Tuhan. Itu ilmu manfaat. Ya. Saya dah belajar lebih surah haja dan kitab pun tak buat. Lepas tu orang belajar menyandar macam toki orang. Dia kerja tengok jam. Orang kita ustaz mengajar pun lemah, dia pula tukar tengok jam. Lepas tu pandang ustaz ni macam beruk apa. Saya datang menyakitkan hati. Datang tu menyakitkan hati orang mengajar kan. Dia pula macam tu kencang. Wah, pandang ustaz ini. Kau ambil kalau silatih, dia ambil air, dia baling kena air. Tuan guru kan, kalau dia mengajar, dia dah tidur, dia ambil air tu, dia goncang, dia baling tu. Kau menghadap, tak ada adab dengan ilmu Allah Ta'ala. Ya? Kalau kau makan tunduk, tak kejam mata, pasti dia rapat. Itu makan perut, dia bangkai tu masuk dalam liang lahat. Ini makan kutur arwah. Roh punya makanan besar nak menghadap Tuhan. Dia buat main-main ni. Baling dengan betul lagi.
Allah. Jadi beradab macam ni. Adab penting tak kena. Sebab kalau di pondok kan mengaji, pertama sekali kena mengaji kitab ta'lim wa muta'alim. Adab mengaji. Kalau tak ada adab, ilmu tak berkat. Orang mengaji tu tak beramal sebab adab tak ada. Yang setengah kalau belajar pula kan nak habis kan, dia pula tutup kitab dulu. Tok guru tak tutup kitab, samdol betul kata. Tak ada adab tu, kurang ajar orang. Jangan tutup kalau tuan guru tak tutup. Ini tak boleh tutup. Dia pula tutup kitab. Betul-betul orang balik kerja datang. Tak ada adab. Betul lagi, biar adab. Ilmu tak masuk kan. Dia pula pandai. Kalau datang belajar tak kena cara. Kena adab kena jaga. Macam-macam. Kalau saya Nuruddin lagi pula. Jangan bercakap sama dia. Dia jerit depan tu juga. Tak ada adab gitu. Sebab dia berguru macam tu, garang tu kan. Oleh ilmu tu berkat. Dan itu berlindung daripadanya Rasulullah SAW memberi manfaat. Ilmu tu kita kena semak sifat-sifat dia ada tak. Maka sabdanya lagi akan berlindung aku pada Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. Kalau tunggu Raja Abdul Wahid doa tu memang dia min ilmin min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Minta lindung daripada ilmu tak bermanfaat, minta lindung daripada hati yang tak khusyuk menghadap Allah Ta'ala, semua diminta lindung. Habis. Dan adalah sebaik-baik ilmu barang yang melazimkan wujudnya itu takut akan Allah. Lagi dia belajar, lagi rasa gerun dengan Ta'ala. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu telah memuji atas segala ulama. Dengan demikian, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Semua yang takut kepada Ta'ala itu di kalangan orang-orang yang berilmu. Jadi makna sifat ilmu, dia mesti apa tu? Seranding dengan takut, khasyah. Kalau tak ada, samalah macam kita kata garam tak ada masin, gula tak ada beli gula sekilo kacau-kacau tawar, pergi baling dalam longkang ni. Gula apa tawar panggil? Garam pula tawar, garam tawar. Benda dah kan. Sifat kena ada. Sifat garam masin, sifat gula manis. Sifat orang belajar tu ada khasyah, gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada takut sertanya, tiada baik dalamnya, tak ada beri hasil. Maka tiadalah dinamakan mempunyai dia tadi alim yang atas hakikat. Mana bukan dipanggil ulama yang sebenar-benar. Ulama ni pun banyak pesen dan macam pesen ni. Sebab tu Imam Ghazali bahas dan iyak panjang, tajuk lebar. Ulama ul akhirah perbezaan dengan ulama dunia dan Allah. Dan kata Syekh Wasiti radhiyallahu an, terlebih kasih manusia itu segala ulama kerana apa? Takut mereka itu dari Ta'ala. Itu punca dia mahal. Dan kasih mereka daripada barang yang diketahui akan Allah Ta'ala mereka itu. Mereka kasih daripada barang yang diketahui, yang dikendaki oleh Allah Ta'ala ke mereka tadi. Telah apa? Memakai sifat-sifat yang tersebut. Dan kata di dalam Tanwir, dan kata siapa? Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab dia Tanwir Qulub. Dalam sabda Rasulullah SAW, mula-mula ilmu itu diakui Allah rezekinya. Man talabal ilma takaffarallahu birizki. Siapa menuntut akan ilmu Allah Ta'ala, Tuhan jamin rezeki dia. Sebab kita takkan dapat dan memang tak dapat. Nak buktikan bahawasanya orang menuntut ilmu Allah Ta'ala mati tak makan. Ada kan? Tak ada. Mati makan banyak. Yang mati-mati semua makan. Lebih makan boleh. Mati tak makan tak. Ini jaminan khas. Padahal jaminan cara umum dah ada dalam Quran. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melatih atas muka bumi ini melainkan semua rezeki itu anda tanggung. Adapun dalam bab penuntut ilmu agama ni, sekali lagi secara khusus Rasulullah SAW sendiri jamin. Man talabal ilma takaffarallahu birizki. Ini dia lebay. Pakai sangkut putih kan. Yang tahu haji agama kata, besok kau nak makan apa? Cakap tu boleh buat murtad. Kau nak makan apa? Bermakna dia tak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam tuan ni. Tak jamin rezeki Tuhan. Jawab dia betul. Pembukaan alam barzah lagi dia terbalik. Orang tanam je dia, mayat dia akan dibalik. Dia tak dibenarkan menghadap kiblat. Oh, berat.
Kalau alam barzah dan macam tu, tunggulah azab dia pun dahsyat gitu. Kalau alam barzah dah sangkut, maka di depan lagi dahsyat. Kalau dalam alam barzah dilepas, depan lagi mudah, lagi mudah. Itu makna barzah tu gambaran alam akhirat sebenarnya. Dan hanya senya telah dikehendaki pada ilmu dalam segala tempat itu ilmu memberi manfaat. Baru tunggu dia usah kau. Dia kata, wah, dia mengaji, dia kata bukan main hangguk. Macam terkukur dia hangguk. Bila Ustaz kau punya bapa nak hantar anak dia, hantar Ustaz kau lah, arwah Ustaz kau. Nak hantar pondok. Lepas-lepas tu kata, besok nak kena pun, nak akan pasir budak. Habis kan. Fail lagi tak faham. Kan, dia mengangguk, dia terkukur. Entah apa dia angguk tu. Orang mengajar ke dia angguk. Dia jat lantai. Tiba pub situ je dah fail, foul. Lepas tu buka kita tasawuf, perbahasan bab rezeki ni cukup panjang ulama bahas. Sebab sini banyak orang mesti sangkut. Lebay pun sangkut kan. Dah pergi haji pun ada sangkut lagi kan. Jadi haji ketutul. Dia pergi haji tak tahu siapa yang disembah sebenarnya. Ar-Razzaq tu siapa nama? Apal Asma' Husna tapi tak faham. Ar-Razzaq mana yang maha memberi rezeki. Tidak ada kita makan, kita minum, kita pakai, semua siapa punya? Mana ada milik kita, entah pada hakikat semua pinjam. Semua dia punya kan. Bukan alam yang kecil dia jaga ni, nampak aras besar-besar semua dalam genggaman kuasa besar Tuhan. Sekadar pergi makan sikit-sikit apa dia kan. Allah Ta'ala maha kaya. Tapi jaga sebab apa dia? Itu dah kalah. Itu mana dia kalah round pertama dengan syaitan. Al-Quran kata apa? Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kamu dengan kefakiran. Mengikut Islam esok payah. Kalau kontek negara tak maju. Macam-macam kan. Dulu takut kan, kata takut tak maju. Sekarang dia pula mengaku, oh negara mundur, ekonomi jatuh. Mengaku pula. Kan, adalah macam-macam dan lagi. Tak kembali pada Islam tu lah jaga dia. Bala. Sebab Tuhan dah janji Quran kan, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatin dhanka. Siapa berpaling daripada petunjuk Allah, dia tak nak pakai Quran dan hadis, jawab dia, disediakan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Tak selesai, yang ni tak selesai, yang tu tindih. Yang ni tak habis, yang numpak pula. Hidup dalam keadaan tidak ada, maknanya penyelesaian. Sebab Quran dah sebut tu. Allah. Itu kata dalam tanwir kulub bagi Yurata. Yurata ila asakan dari. Untuk ilmu dia aku. Dan hanya sendiri dikendaki pada ilmu dalam tempat ini, ilmu yang memberi manfaat. Yang mengalahkan bagi nafsu. Ilmu kita ni ilmu yang boleh menombangkan nafsu. Bukan bagi dia belajar nafsu lagi naik tuan. Jangan. Itu dia. Kena cek balik. Dan yang menegahkan bagi nafsu. Lagi dia belajar, lagi banyak dia boleh blok nafsu-nafsu jahat dia yang menghalang itu. Itu tanda ilmu itu memberi manfaat. Dan yang menolong atas taat. Dengan ilmu tadi menyebabkan dia mudah mengerjakan taat, lagi terang, lagi lazat. Dan yang menetapkan takut akan Allah, mana takut ke Tuhan itu betul-betul duduk dalam hati dia, tidak bergoyang. Dan pula mendirikan atas hududullah, segala hudud Allah Ta'ala, hukum Tuhan, segala had, ketetapan-ketetapan Ta'ala semua didirikan dengan betul. Maka iaitulah dipanggil ilmu ma'rifat pada Allah Ta'ala. Dan kata seorang lelaki bagi Syekh radhiyallahu an, apa dia kata? Mati orang alim. Jadi seorang jumpa ulama besar ni radhiyallahu an, Syekh Subli. Ya Syekh, dia kata dah matilah seorang alim. Bila dia sebut begitu je, apa jawab kata Syekh Subli? Maka katanya diam uskut gitu. Diam melingkau gitu. Hanya orang yang alim itu orang yang takut akan Allah. Mau kenal tak dia takut Tuhan? Kalau sekadar boleh baca kitab, boleh ceramah, berbang gedebung tu belum tahu lagi kan. Arwah Ustaz kata aku tengok dalam Malaysia ni nak cari 3-4 orang alim bayar. Sebab apa? Alim bukan alim boleh baca kitab, boleh ceramah, balik azhar. Itu alim itu berlambak. Alim sebenarnya ada sifat itu. Man lam yakhshallah falaysa bi'alimin.
Siapa yang batin hati tak gerun dengan Tuhan, itu bukan orang alim sunnah. Ya, takkan nak baca ilmu riwayat ramai. Ya, besar dia, wali alim 30 ilmu, 4 mazhab, hafiz Quran, ribuan hadis diingat. Siapa dia? Itu dapat selalu pada arwah Mufti 9 tu. Jadi apa nama? Sidi Abdul Rashid ni, wali besar. Jadi saya punya ustaz daripada Patani itu datang ziarah dia lah. Masa tu dia mengaji Pondok Lanai, Pondok Tomo Juma Lanai. Dia tanya, kat Kedah kau ngaji ya? Siapa orang alim Kedah ni? Oh, cerita pondok ni. Lain-lain ni. Pondok ni. Lain, yang lain tak ni. Pondok besar-besar ni kan. Dia tak aku. Ada pondok terkecil je. Tu orang alim je. Tu orang alim. Pada pondok tu tak masyhur pun kan. Tu orang alim je. Kalau ikut gitu, ni murid ramai pondok besar ni, wali besar. Besar pun tengok post tu kan. Kadang bukan alim besar, perut je besar kan. Perut je besar. Orang alim sebenar tu je. Sifat dia tu. Sifat dia. Orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan batin. Dia kenal kan, sebab dia menyuruh dengan nur. Orang macam ni dia suruh dengan nur makrifat. Ya. Yang Nabi sebut, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu akan tenungan pandangan dalam oleh orang mukmin yang kamil, sebab dia menengok dengan nur Allah Taala. Nur kasyfin terbuka. Dia kenal. Tapi tu majurana dia tak kata apa. Yang tu tahu lah, yang lain dia tak tengok. Tu majurana yang wali besar. Simple dia orang. Allah. Jika ada orang tu, dia balik mengaji Azhar, balik Mesir, bagi Madinah, kan? Tak. Bal'am boleh terbang tu dah. Bal'am sekali ngajar dulu 10,000 nak ujian dan 10,000 botol dakwah catat ilmu bila ngajar. Mati apa? Mati kufur, na'udzubillah. Quran sebut kama saluhu kama salil qalb. Perbandingan Bal'am ni macam anjing Quran itu. Apa anjing dia menjadi lidah. Dia jadi ulama pelahap ni. Dia jilat sana jilat sini. Ya, sekadar ilmu tak cukup tuan. Tapi tak ada ilmu hanyut. Tak ada ilmu babas. Ada ilmu tak cukup, dia kena beramal. Amal pun tak cukup lagi, kena ikhlas betul. 3 kena susun betul. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Baru dia akan membentuk sifat taqwa Allah. Dia akan hasil sifat betul-betul gerun dia dengan Allah Ta'ala. Ketika itu baru perkataan dia semua diambil kiri cantik. Tengok ulama dulu tuan, kitab beratus tahun kita baca lagi. Kadang orang sekarang dia tulis sebulan baca pun tak nak baca. Sebab apa? Jauh kan. Keikhlasan dia orang tinggi. Tak ada makhluk dalam hati dia pun tak besar. Itu dalam hati dia makhluk. Sekarang kita berpuluh kulit, 20 kulit dan bukan senang nak menyiapkan. Dah sudah kitab tu letaknya atas Kaabah. Sebulan, 2 bulan dia letak. Dia berdoa, ya Allah kalau aku sekarang tak ikhlas, engkau habislah. Datang jibut hujan tengok kitab luar ni dah. Baru diturunkan, dicop. Dia cop pula tambah lah kerana Allah. Tak ada royalty apa dia. Kan? Orang dulu sebab tu dia punya kebersihan ikhlas dahsyat. Sampai dalam berkata tahun orang baca lagi kitab dia. Kan? Bila baca tu Allah Ta'ala berikan sentuhan hati dia. Sebab apa? Keikhlasan dia waktu tinggi kan. Allah. Jadi tuan, si Subli segegar dia. Mana kau tahu alim itu? Kejam, uskup dia. Jam kau. Hanya orang alim kau nak tahu. Orang yang takut akan Allah. Tak ada takut tahu kau alim. Kau sekat berceramah mengajar ni, bersepah orang ramai boleh ngajar. Ramai orang diceramah macam ni. Dan kata setengah orang yang dahulu barang siapa berkendak kepada ilmu, hendaklah bertambah-tambah khusyuk kepada Ta'ala. Lagi dia khusyuk hati ke Tuhan, lagi geruntuhan cepat ilmu tu masuk. Sebab ilmu tu bersih. Bila hati bersih, cepat dia masuk. Macam cawan gelas pinggan, bila dia bersih, cepatlah bubuhkan makanan, minuman. Tapi kalau dia kotor, macam nak masuk. Dan kata seorang lelaki, bagi Syekh Junid radhiyallahu an, maka yang terlebih memberi manfaat, mana yang terlebih memberi manfaat, maka katanya, barang yang menunjuk akan dikau atas Allah Ta'ala. Benda yang boleh membawa kamu kepada Tuhan, kenal Tuhan, takut ke Tuhan, itulah manfaat. Dan menjauhkan akan dikau daripada hawa nafsu. Itu dia. Guru kita cakap guru yang macam tu, bersahabat pun sahabat yang macam tu.
yang boleh membawa kita. Amal pun amal yang betul, yang boleh membawa kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang dapat menjauhkan akan hawa nafsu. Dan katanya pula bermula ilmu yang memberi manfaat, barang yang menunjuk, yang mempunyai dia, mana Tuhan ni tadi tu, atas tawaduk. Lagi dia belajar, lagi dia tawaduk. Itu tanda ilmu berkat. Lagi belajar ni angkat kepala tu kan. Orang dulu nak mengaku alim pun malu tadi. Sekarang mengaji baru sikit 3-4 hari mengaji dengan mengaku alim. Dia David Dade pula. Wah, tunjuk sijil dia. Anak dia PhD. Wah, kau satu. Syekh Ramadan Al-Buti kan 7 PhD. 7. Bagi syariat, bagi usul, bagian semua dia PhD. Akhir dia mati di mana? Di atas bangku mengajar. Dia tengah mengajar ni, tom kena tembak. Saya tu. Ada dalam video yang tunjuk kan. Yahudi buat ni lah, Syiah buat Yahudi. Geng dia tu jahat. Tembak ni. Tengah mengajar dia mati kan. Lepas tu biasanya orang tu akan meninggal kebiasaannya lah. Dengan benda yang dia mulazamah. Kalau dia mulazamah ibadat, insyaAllah dia mati ibadat. Kalau dia mulazamah, dia senantiasa maksiat, dia mati dalam maksiat. Biasanya begitu lah. Ini dia mulazamah dengan ilmu dan ini satu kemuliaan. 7 orang tak ada pun ibu-ibu. Satu hari saya Jufri mengajar selama dia duduk kat bawah. Dia duduk kat bawah sampai orang tu bangun dia, masya-Allah, Syekh tak apa. Panggil dia. Dia duduk. Dan tu dia mazun dia. Budak mengajar, buat mengajar kat pondok. Dia dengar. Oh, dah dengar tok pun gigil. Bacalah, tak apa dia. Mungkin yang kau urai tu aku tak pernah dengar lagi dia. Ilmu Tuhan ni luas dia kan. Ada sifat orang tawaduk dan ni. Orang tawaduk ni mana orang yang tidak merasakan diri dia berkelayakan. Dia tak rasa walaupun dia layak. Orang lain memang dia paling layak, tapi dia tak rasa dia layak. Dia rasa orang lain lagi layak. Itu orang tawaduk. Dia tak pernah merasakan diri dia tadi apa? Rotan. Dia merasakan diri dia akar yang leput. Dia tak pernah merasakan diri dia gading. Dia merasakan diri dia tanduk yang buruk. Itu sifat orang tawaduk. Jadi dia keluar daripada mana sifat tawaduk? Sifat tawaduk ni dia terbit, bertunas daripada mana? Memandang syuhud akan kebesaran Tuhan. Jadi siapa tak duduk makam syuhud akan azamah, dia tak dapat sifat tawaduk yang sebenar. Tak dapat tetap. Sebab itu dalam syarah kitab ni, Qawatul Imam dia kata apa? At-tawaduk al-haqiqiyu makana nasyi'an min syuhudil azamah. Ya, tawaduk yang sebenar-benar ni bila dia jadi terbit daripada hati yang musyahadah akan kebesaran Tuhan. Bila hati tepat merasa kebesaran Tuhan, kehebatan dia, ketika dia akan tunduk. Ya, lagi tak nampak kebesaran Tuhan, dia tak tunduk kan. Ya, tak jadi tepat. Kalau dia tepat bila nampak, faham, tu tunduk. Allah, itu maka musyahadah tinggi tuan-tuan. Dan katanya pula bermula ilmu yang memberi manfaat, barang yang menunjuk mempunyai mana Tuhan tu akan tawaduk dan sentiasa mujahadah akan nafsu dan berpaling daripada dunia yang kita ni panggil dunia untuk dunia. Dengan nafsu dia, guna pun dengan nafsu, itu semua tak boleh pakai. Kalau ulama ada perangai lagi teruk. Ada pun dunia kita guna untuk akhirat tu tak apa. Dunia dulu, satu dia puji, satu dia cela. Kalau kita ambil daripada awal kita niat tu, tujuan dia nak beribadat pertama, maka dunia terjadi mulia. Macam makan lah, dua orang makan niat yang lain kan. Satu niat nak ibadat, satu niat nak sedap kan. Dia tala juga sedap. Oh, sedap. Yang ni tak, dia makan tadi makan juga sama, zahir nampak makan, tapi oleh kerana niat dia tadi niat yang baik untuk beribadat, maka kualiti dia tinggi lah. Dan daripada menuntut dia tadi, dan bersikit daripadanya, daripada dunia, dan memberi nasihat bagi makhluk, dan berbaik perangai serta mereka itu, dan berduduk dengan segala fakir, ya. Kita elok kawan fakir banyak anda. Janji kita baca setiap tahun. Sekarang pula maulud, berkata hari-hari ke dah maulud. Baguslah buat maulud kan. Mengingati sirah daripada maulud tu, baca sirah Nabi. Setengah daripada dalam maulud apa disebut tadi, Nabi ni apa? Sangat kasih kepada hubul fuqara wal masakin. Sebab kita suka berkawan dengan fakir miskin, kita cepat bersyukur. Kan?
Kita ada nikmat nampak, aku dah banyak dapat di sikit kan. Kawan orang kata apa mati tak cukup. Dia banyak, dia nak banyak lagi. Kerja dia banyak. Sampai dah pipi dia belaga liang lahat itu. Baru dia terperanjat. Dan membesarkan kepada segala awliya illa ta'ala. Ya, para awliya itu kita membesarkan dia. Ya, membesar. Ini Wahabi kata besar-besar apa? Syirik. Dia pun tak faham. Membesar dengan menyengutu. Menyengutu lain. Dan sembah sekutu lain. Besar lain. Mengagungkan. Kalau tidak, jangan nama Tuan Agung. Kan? Malaysia tak ada Tuan Agung. Apa? Agung-agung syirik itu. Wah. Membesar lain. Kita hormat dia. Ya, ada pun menyembah lain. Nabi tak ajar kita menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Bukan kita sembah dia. Dan berhadap atas barang yang berfaedah akan dia. Ya, pada para awliya ila Ta'ala. InsyaAllah dia akan selamat. Ya. Dan satu lagi, maka bahawasanya orang yang alim itu apabila mengasihi dunia dan menghimpunkan dia ya kepada kifayah atas kifayah. Mana dia ambil dunia tu atas lebih cukup, dah cukup. Ambil lagi kan, maka larahlah ia daripada akhirat. Ya, jadi dia larah, lupa akhirat, ya, lalai pada akhirat. Sebab sifat membanyak dia akan mewarisi lalai. Kan? Alhaakumut takasur hatta zurtumul. Alhayul itu alha mana melalaikan, melupakan, melalaikan. Bila tu at-takasur, ada semangat untuk membanyak. Kan? Kalau kumpul duit mengerun, minta sedekah boleh tak bagi. Kumpul. Dah 100 ribu nak cukup 200. 200 ribu 300. Cukup dekat anda besok, hidung dia laga dengan liang lahat. Boleh cukup. Jadi kita boleh menjerit labir rabbillah la akhartani ila ajalin. Kalau ya Allah panjang kalau umur kami nak sedekah nak apa dah kebaikan tu tak ada dah. Dah jalan sampai jalan ni dah. Habis tu ya. Menimpunkan akan yang lebih melalaikan mereka akhirat dan daripada taat dia akan dilalai. Dengan sekadar demikian. Mana lagi kuat dia mengambat, lagi kuat lalai dia. Dan firman Allah Ta'ala mengetahui mereka pada zahir daripada hidup dalam dunia dan hidup dalam akhirat, lupa mereka. Akhirnya mereka jadi orang yang lain. Dan sabda Rasulullah, barang siapa mengasihi kepada dunia dan saya memberi mudarat akhiratnya, barang siapa kasih pada akhirat dan saya mudarat akan dunianya, maka pilih oleh kamu barang daripada barang yang fana. Dan apabila telah hasil hidayat dan sakinah, ketenangan, maka tetaplah hati pada Ta'ala dan takut akan Ta'ala. Maka kata mu'alif, al-ilmu ingkana hasyah, pada menyatakan dunia dengan akhirat macam dua madu. Dia tak boleh duduk sekali, dia tumbuh. Ya, cuba kejar akan dunia, mudarat akhirat. Cuba kejar akhirat, maka dunia dia akan ada risiko. Ya, mesti dia tak boleh betul-betul. Itu Rasulullah. Jadi macam mana? Pilih yang kekal daripada fa'asiru ma yabqa ana ma yafna. Lebih ke yang kekal daripada yang akan punah binasa. Ya, itu arahan Rasulullah, pimpinan agung kita. Tapi kebanyakan manusia terbalik. Bal tu'thirunal hayatad dun. Maka mereka melebihkan kehidupan dunia daripada akhir. Itu Quran dan Nas kan. Sebab dia beli. Ya, sebab kita menjalani menyongkang arus tentang ni. Itu boleh akan jadi betul sebagaimana telah tunjuk oleh Rasulullah SAW. Kemudian al-ilmu ingkaran al-akhsya faraqwa ila fa'alaika wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Subhanallah.